Cikgu, saya takutlah nak masuk matrikulasi. Saya dengar cerita susahlah belajar di matrikulasi. Saya rasa bimbang sangat. Betul ke cikgu, belajar di matrikulasi ni nanti kena lelong? Kalau diploma macam mana cikgu? Kalau tingkatan 6 macam mana cikgu? Kalau IPG macam mana cikgu? Inilah antara dilema remaja-remaja lepasan SPM di negara kita saban tahun, setiap tahun dengan pelbagai maklumat, informasi yang menakutkan mereka sehingga merisaukan kita seolah-olah lebih takut daripada binatang buas. Jom kita sama-sama tonton video ini hingga selesai. Saya akan menerangkan segala-galanya tentang bagaimana untuk kita membina semangat untuk menjadi orang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama saya, channel Cikgu Muhammad Rafizam. Baik, berbalik kepada persoalan yang saya terangkan pada awal tadi, dilema remaja-remaja kita pada hari ini terlalu bimbang, terlalu takut untuk masuk ke pusat pengajian tinggi yang mana mereka diwawarkan, cikgu, belajar di matrikulasi ni susah. Saya dengar cerita, saya takut dah cikgu, nanti fail macam mana cikgu, nanti kena lelong macam mana cikgu. Bila saya tanya lelong tu sebenarnya mereka maksudkan adalah mereka tak dapat bidang yang mereka minta semasa degree, iaitu selepas matrikulasi nanti, dan dapat bidang-bidang yang mereka tidak minat. Baik, remaja yang saya kasih sekalian, yang saya sayangi sekalian, intan payung, di manapun kita belajar, di matrikulasi ke, di tingkatan 6 ke, diploma ke, IPGM ke, di mana sekalipun, pergi belajar di overseas ke, naik ke langit di ISS Pusat Angkasawan sana ke, kalau kita tidak belajar bersungguh-sungguh, kalau kita tidak menunjukkan usaha yang gigih, kalau kita tidak perbanyakkan berdoa, sanggup berkorban, sacrifice untuk membina masa depan, di manapun kita duduk, kita tidak akan berjaya. Apabila kita telah layak masuk ke matrikulasi, kita telah buktikan semasa peperiksaan SPM, academic achievement kita mantap, banyak A, dan kita telah mengisi borang selected yang begitu teliti dilakukan oleh pihak kementerian, dan akhirnya kita terpilih, bermakna anda hebat. Academic achievement sudah bagus, skill, kemampuan minda telah terbukti bahawa anda sebenarnya mampu untuk cemerlang di matrikulasi tempat anda ditawarkan. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita fikir dengan berita-berita atau kabar-kabar angin yang songsang, yang kurang tepat. Anda boleh baca sendiri di web kementerian ataupun di mana-mana sumber yang sahih menerangkan tentang kelebihan matrikulasi ini sangat banyak, dan di sana adalah satu stage untuk kita membina masa depan dengan terbaik, dengan cemerlang, dengan hebat. Jadi, kita sepatutnya sahut cabaran. Kalau di SPM kita telah buktikan kita dapat banyak A, kita dapat pelajar, kita menjadi pelajar yang cemerlang. So, buktikan sekali lagi di matrikulasi dengan sahut cabaran untuk belajar, untuk menjadi orang yang hebat. Kalau hari ini kita rasa kita dah banyak berdoa, banyak usaha gigih lagi, buat perancangan yang strategik, perancangan yang teliti, perancangan sehingga kan waktu perancangan untuk berdoa, bangun tengah malam, belajar, minta dengan Allah, minta kerap-kerap, insya-Allah kita akan cemerlang, tidak akan dilelong, dapat bidang yang kita nak. Nak jadi medical doctor boleh, nak jadi doktor gigi boleh, nak jadi saintis apa-apa boleh. Sebab apa? Kalau cabaran belajar di matrikulasi pun kita sudah tak mampu nak hadapi, soal belajar, datang kelas, buat assignment, tugasan, aktiviti sedikit, dan untuk menghadapi ujian, bukan kena buat enjin kapal terbang dalam masa seminggu, bukan kena buat enjin kapal dalam masa sebulan. Tidak. Orang buat kapal angkasa lagi susah, orang buat enjin kapal terbang lagi payah. Kenapa kita nak sahut cabaran belajar di matrikulasi pun kita dah rasa takut, kita dah rasa sangat bimbang. So macam mana nanti beberapa tahun akan datang kita nak menjadi orang dewasa yang hebat, nanti nak kahwin, nak ada isteri, kalau yang wanita nak ada suami, nak jaga pasangan, nak jaga kerjaya, nak jadi hebat di kerjaya, lepas tu pula ada rezeki, dapat anak ramai, macam-macam lagi dugaan cabaran hidup yang kita akan hadapi pada masa akan datang. Sebab itu
peluang belajar di matrikulasi ini perlu kita gunakan. Kalau kita dengar macam susah, sebenarnya tak susah. Kalau anda teliti betul-betul, tak susah sebenarnya. Ya, ikut saja jadual apa yang perlu dibuat. Disiplinkan diri, insya-Allah boleh cemerlang. Sangat mudah untuk cemerlang. Baik, berbalik kepada tadi, nanti kita nak jadi orang dewasa kan, kita nak atur banyak, nak jadi pengarah syarikat, nak jadi ketua pengarah jabatan, nak jadi orang hebat-hebat dengan nak jaga keluarga, nak jaga ibu bapa, nak jaga mertua dan sebagainya, nak jaga anak sendiri. So pada masa akan datang kita akan menempuhi pelbagai lagi dugaan ujian kehidupan. Sebab itu pada usia muda ini, dalam keadaan kita belajar adalah stage untuk kita training diri kita menjadi orang hebat pada masa akan datang. Sebab itu jangan takut dengan ujian cabaran dugaan ini. Lagikan kalau kita lihat orang yang kelainan upaya, Masya Allah, orang yang handicap, ada orang yang buta dua-dua mata tapi boleh cemerlang, ada orang tak ada tangan, ada orang pendengarannya tak seberapa sempurna tetapi boleh cemerlang. Takkan kita orang sempurna ini, takkan kita orang yang cukup sifat ini, ada ujian sikit dah kecut, ada cabaran sikit dah jadi penakut, takut sangat nak buat perubahan sikap untuk menjadi orang yang lebih hebat. Ingat yang selalu cikgu pesan, kita nak berjaya, kita nak bahagia dan kita nak membahagiakan orang. Sebab itu ujian yang kita hadapi semasa muda ini adalah yang terbaik untuk kita bina diri kita. Kita tidak boleh selesa dengan apa diri sekarang. Kita dah cemerlang SPM. Contohnya, dan kita rasa, oh aku sudah bagus. Tak, sebenarnya diri kita masih lagi jauh nak hadap masa depan. Banyak lagi ujian, banyak lagi cabaran yang kita nak hadapi. Sebab itu pakar-pakar ilmuwan, pakar-pakar ilmiah yang hebat menyebut, the enemy of the progress is comfort. Musuh kepada kita ni nak berjaya, nak menjadi orang hebat adalah selesa. Ini dengar susah sikit di matrikulasi. Tak naklah cikgu, saya belajar, saya nak pergi tempat lain lah, senang sikit, mudah sikit. Semua nak cari yang senang-senang, semua nak cari yang mudah-mudah, nak sentiasa selesa. Tidak berapa bagus untuk kita progres menjadi orang yang hebat pada masa akan datang. So please anak muda, tolong sahut cabaran. Anda akan hadapi pelbagai lagi cabaran dengan sekarang dunia digital carriernya, dengan cabaran kehidupan, environment yang pelbagai rupa, bentuk dan ragam. So please, jadilah orang yang hebat. Terima tawaran matrikulasi itu. Alhamdulillah, syukur. Aku akan lakukan yang terbaik, yang lebih baik pernah aku lakukan sebelum ini. Aku nak jadi orang yang sangat hebat. Aku nak menggembirakan hidup keluargaku. Pasangan aku nanti biar beruntung memiliki orang seperti aku ini. Semangat! So, sahut cabaran dan belajar. Setiap bidang yang telah diatur oleh kementerian, yang diatur oleh pihak kerajaan kita, sama ada matrikulasi, IPG, diploma tingkatan 6, semua ini mempunyai kelebihan masing-masing. Matrikulasi ada kelebihannya, IPG ada kelebihannya, program diploma, IPTA ataupun politeknik ada kelebihannya, program pra-universiti tingkatan 6 ada kelebihannya. Semua program-program itu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Cikgu bagi satu contoh. Ada setengah pelajar daripada sekarang dia dah minat sesuatu. Contohnya dia minat bidang kulineri. Jadi dia dah nampak, dia dah bayangkan nanti dia nak belajar bersungguh-sungguh, nak buka restoran, nak jadi owner kepada syarikat pemakanan dan sebagainya. Jadi pada ketika itu dia mohon, contohnya dia dapat diploma dalam bidang kulineri. Maka pada ketika itu orang seperti ini, yang terbaik bagi dia adalah menyahut cabaran di diploma kulineri itu. Sebab dia dah rancang, dia dah nampak itulah minat dia dan dia dapat. So orang seperti ini yang terbaik adalah diploma kulineri yang dia dapat. Begitu juga setengah pelajar dia minat sangat nak jadi doktor veterina. So kadang-kadang dia nak memastikan dan dia nak pastikan peluang untuk dia dapat doktor veterina di Universiti Putra Malaysia UPM contohnya lebih terjamin. So antara satu peluang yang dia dapati adalah melalui masuk matrikulasi UPM ataupun diploma kesihatan haiwan dan penternakan. Jika dia excellent di diploma kesihatan haiwan dan penternakan, dia berpeluang, ada kelebihan untuk dapat offer
doktor veterina di UPM, minat nak jadi doktor haiwan. So orang seperti ini juga mungkin yang terbaik adalah dia pergi melalui saluran diploma. Kenapa? Minat dia sudah jelas. Dia tak nak jadi benda lain. Dapat tawaran diploma kesihatan haiwan dan peternakan, dia nak sukses di sana di diploma itu dan dapat sambung degree perubatan haiwan. So orang seperti ini juga yang terbaik adalah duduk di kerusi program diploma. Sama juga program pra-universiti tingkatan 6. Program ini juga bagus bagi kelompok tertentu, terutamanya kelompok pelajar yang lepasan SPM. Dia masih tak pasti lagi nak jadi apa dan dia nak belajar tingkatan 6, dia nak skor di tingkatan 6 dan dia nak minta degree nanti barulah, sebab dia masih kabur lagi sekarang, masih ambivalent, tak jelas lagi sekarang apakah bidang yang dia nak minat. So mungkin jalan melalui pra-universiti tingkatan 6 sambil-sambil dia merancang nanti nak minta degree apa. So dia mungkin sesuai belajar di tingkatan 6. Sebab itu selalu cikgu pesan dan kongsikan, setiap manusia ini Allah jadikan berbeza dari segi minat, keupayaan, kelebihan, talent, academic achievement setelah berusaha. Jadi kita mesti buat koreksi study tentang diri kita. Apakah minat kita yang utama, yang lebih dominan untuk kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat. Selepas minat kita dah clear, kita lihat kepada academic achievement kita. Pencapaian akademik kita boleh ke tidak untuk kita masuk ke bidang atau meneruskan ke bidang yang kita minat tadi. Dan ketiga, kemampuan kita, fizikal kita, minda kita, elok ke tidak, okey ke tidak, boleh dipolish ke tidak untuk menjadi orang yang hebat. Dan kita masuk bidang itu untuk menjadi orang yang hebat. Jadi anak muda yang saya sayangi, yang saya kasihi sekalian, di mana pun kita belajar, di matrikulasi, di IPG, di diploma, di tingkatan 6 atau apa saja bidang yang kita belajar, yang kita ikuti, ianya bergantung kepada diri kita, usaha kita, effort kita, semangat spirit kita, kekerapan kita berdoa memohon, and no give up akan menentukan kita akan menjadi orang yang biasa, sederhana ataupun superb, marvelous, yang sangat hebat. Jadi teruskan perjuangan. Ingat, usaha mesti kuat. Untuk menjadi orang yang hebat, usaha mesti gigih. Semangat kena maintain kuat, steady. Pengaruh persekitaran negatif jangan layan. Jadi orang yang hebat. Fikir masa depan, aku nak berjaya, bahagia dan membahagiakan ramai orang lagi di muka bumi ini, insyaAllah. Jadi saya doakan anda semua di luar sana, jadilah orang yang hebat, jadilah orang yang bermanfaat, jadilah orang yang berguna untuk meneruskan kesinambungan kehidupan, menggantikan tempat kami suatu hari nanti, dan memastikan, memacu, membawa negara kita Malaysia ke persada dunia, biar orang respect orang-orang Malaysia, anak muda, semua terbaik, semangat, rajin, jujur dan sangat hebat. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi menonton bersama saya tadi. Jangan lupa kongsikan video ini supaya kita dapat membantu ramai anak muda kita untuk menjadi orang yang hebat, bersemangat. Dan jangan lupa juga tekan subscribe dan loceng untuk terus menyokong dan mendapatkan informasi-informasi berguna daripada saya, channel Cikgu Muhammad Rofizam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.